أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak sehingga tidak terhitung jumlahnya. Sama ada nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada itu, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan pada malam ini insya-Allah akan disambung, akan diteruskan lagi pengajian kitab Mabadi' At-Tasawuf Al-Islami, prinsip-prinsip tasawuf Islam. Baik, sebelum ini telah dinyatakan tentang kata-kata Syekh Mustafa Abdul Razik, iaitu sebahagian daripada kata-kata beliau itu. Beliau menyatakan sudah dijelaskan sebelum ini, dan kesimpulan daripada apa-apa yang beliau nyatakan disebut di sini seperti yang dinyatakan oleh pengarang kitab ini. Di sinilah titik pertemuan yang tidak dapat disangka lagi antara ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, yakni antara ilmu fiqh dan ilmu tasawuf itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Adalah satu kesalahan dan kesilapan atau penyimpangan, penyelewengan apabila ilmu tasawuf itu dalam perhayatannya itu diketepikan atau dinafikan ilmu fiqhnya. Bertasawuf dengan erti berpegang kepada hakikat-hakikat ketuhanan yang tinggi, tetapi dalam masa yang sama meninggalkan kewajipan-kewajipan agama, meninggalkan tuntutan-tuntutan ilmu fiqh. Ini bukan pengajian tasawuf yang benar. Sebab dua ilmu ni, ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf ni merupakan ilmu yang beriringan, jalan serentak. Jadi dua-dua ini sudah tentu asas dia itu adalah ilmu akidah. Jadi kalau kita nak sebut secara yang lebih lengkap lagi lah, 3 serangkai: ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ilmu akidah ni seperti yang kita sedia maklum lah, iaitu ilmu yang membahaskan dan mengajarkan kepada kita tentang pegangan-pegangan yang perlu kita pegang dan kita percayai, akidah kita. Apa-apa yang perlu menjadi kepercayaan kita, maka ilmu yang membahaskannya adalah ilmu akidah. Segala apa yang berkaitan dengan i'tiqad termasuk dalam bahasan ilmu akidah. Dan ini dikira sebagai asas, tunjang. Maka dari situ pula akan timbul fiqh dan tasawuf. Tapi tunjang dia adalah akidah. Inilah yang perkara yang perlu kita berikan lebih perhatian. Berkaitan dengan akidah kita itu, biarlah akidah yang betul, yang sahih. Akidah yang muafakat dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh para alim ulama dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tabi'in dan ulama-ulama yang terkemudianlah.
Jadi kita kena pastikanlah dalam bab akidah ni biar akidah yang sahih. Akidah yang sahih itu secara mudahnya adalah akidah yang disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain daripada itu pada tanggapan kita ada penyimpangan, ada kekeliruan dan ada perkara-perkara yang dilihat sebagai tak berapa sahih, tak berapa kena dan semacam lagi lah. Jadi dalam ukuran bab akidah ni, biarlah akidah kita tu muafakat dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ni perkara paling penting sekali kita kena jaga. Sebab kerosakan pada akidah ni boleh merosakkan kepada urusan-urusan lain lagi. Akidah, bila akidah tu akidah tidak sahih, akidah yang batil, akidah yang tidak sampai ke tahap diterima, diperakukan kebenaran dia tu, ini kalau rosak sini, hak lain sudah tidak bererti lah. Jadi bermula dengan akidah itu, maka timbul fiqh, amalan. Macam mana kita nak mengabdikan diri kepada Allah yang kita yakini itu. Maka pengabdian diri kita tu, cara kita nak mengabdikan diri kepada Allah sama ada dalam bentuk ibadah, dalam bentuk muamalat, pergaulan dengan manusia, dalam bentuk perekonomian dan macam-macam lagi lah cabang-cabang Islam yang banyak tu. Maka semua yang berkaitan dengan hukum, peraturan dan sebagainya itu, daripada yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya itu dinamakan ruang lingkup ilmu fiqh yang perlu kita fahami, yang kita perlu pelajari, terutamanya pada bahagian fardu ain dia tu, yang berkaitan dengan kewajipan solat kita, puasa kita, yang berkaitan dengan muamalah hubungan kita dengan orang lain, yang berkait dengan urusan-urusan lain dan sebagainya tu. Maka dia ada hukum dia, dia ada aturan-aturan dia yang perlu kita kena faham. Jadi semua itu termasuk dalam ruang lingkup ilmu fiqh yang perlu kita fahami untuk kita laksanakan. Jadi kalau kita buat ibadah tanpa ada suluhan ilmu fiqh ni, maka ibadah kita tu mungkin silap, mungkin salah, tidak lengkap dan macam-macam lagi. Kena ada. Tapi yang ketiga ni kena ada tasawuf pula. Tasawuf inilah yang akan memurnikan. Kalau akidah tu, tasawuf inilah yang akan mengukuhkan dia. Kerana akidah ni akan diperkukuhkan dengan tasawuf. Kerana tasawuf itu salah satu komponen pentingnya adalah makrifat, mengenal Allah. Jadi asas akidah tadi itu akan diperdalamkan. Yang memperdalamkan akidah kita itu tasawuf. Kemudian pengamalan fiqh kita pula, amalan ibadah-ibadah yang kita buat ni, biarlah amalan itu amalan yang betul dari segi aturan fiqhnya. Bukan saja betul, biarlah dia murni, betul dan memenuhi persyaratan atau kehendak yang menjadikan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fiqh kita ni, amalan kita ni, untuk menjadikan dia diterima oleh Allah Ta'ala ni perlu pada dua perkara. Satu, perlu kepada amalan yang kita buat tu muafakat dengan hukum-hukum fiqh dia. Yang kedua, di sebalik amalan fiqh kita ni, ibadah yang kita buat ni, selain daripada dia membetuli dengan hukum-hukum fiqh ni, maka dia kena ada hukum tasawuf dia tu. Hukum ikhlasnya, sabitnya ikhlas, hadir hati, terbuangnya riak, terbuangnya ujub, terbuangnya takabur. Itu hukum tasawuf. Jadi bila amalan kita ni ada hukum fiqh dan ada hukum tasawuf, amalan tu adalah amalan yang sahih, yang insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tasawuf ni kalau berakidahnya tu dia akan mendalamkan dia, mengukuhkan dia. Kalau dalam fiqh tu dia akan memurnikan dia, mengikhlaskan dia, mengkhusyukkan dia, menjernihkan dia. Itu fungsi tasawuf. Jadi di sini disebut bahawa adanya pertemuan di antara ilmu fiqh dan tasawuf. Sekalipun Syekh Mustafa Abdul Razik ini dia menjelaskan bagaimana ilmu ni muncul. Bermula dengan ilmu akidah,
timbul ilmu-ilmu yang bermacam-macam lah. Akhir sekali nak beritahu berlakunya perkembangan ilmu yang melahirkan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi ada pertemuan tu, ada kait mengait antara dua ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf. Baik, malahan ilmu fiqh itu ialah satu jalan tasawuf. Sebenarnya fiqh itu sendiri adalah merupakan jalan tasawuf. Sebab apa dia kata gitu? Sebab kita nak mencapai pengertian tasawuf ni, hakikat tasawuf ni, seperti yang telah dijelaskan takrifan dia pada kuliah-kuliah dulu tu, intipati tasawuf tu, iaitu bersih zahir dan batin kita, bersih kalbu kita ni daripada i'tikad-i'tikad yang batil, bersih daripada syubhah keraguan, bersih daripada kebimbangan, bersih daripada keraguan, kemudian bersih pula daripada sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak yang tercela, sifat mazmumah, tu bersih batin. Bersih zahir pula, amalan kita ni, amalan kehidupan kita ni dipandu oleh perintah-perintah Allah dan larangan dia tu. Bersih zahir kita ni, yakni kita laksanakan apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang menurut kemampuan kita. Itu bersih zahir. Jadi nak mencapai hakikat tasawuf ni, maka laluang dia tu adalah ilmu fiqh. Nak supaya hati kita jadi bersih, batin kita jadi bersih, zahir kita jadi bersih, apa yang perlu kita buat? Iaitu mengamalkan amalan fiqh tu. Kena semayang, kena puasa, kena berzikir, kena berzakat, bersedekah dan macam-macam lagi lah. Cuma tinggal lagi amalan-amalan tu kalau menurut kehendaknya tu supaya mencapai maksud tasawuf tu, dia kena ada bimbingan, kena ada pedoman yang membimbing supaya amalan fiqh kita tu membawa kepada tahap hati kita menjadi lebih bersih, kalbu kita menjadi lebih bersih, dan amalan kita itu menjadi lebih bersih, semakin meningkat. Kebersihan kalbu kita ni semakin terbuang sikit-sikit, terhaki sifat-sifat buruk, terhaki sifat-sifat tercela, terhaki kelalaian dan macam-macam lagi lah kelakuan-kelakuan buruk dalam hati manusia ni terhakis. Jadi amalan fiqh yang kita buat tu, semayang, puasa kita dan sebagainya, zikir kita tu, itulah yang akan membawa kepada bersih ni. Itu maksud kata-kata di sini bahawa ilmu fiqh itu adalah merupakan jalan tasawuf itu sendiri. Yang ni kita nak mencapai hakikat tasawuf, maka amalan yang perlu kita amalkan amalan fiqh tu. Perintah supaya semayang, perintah supaya berpuasa. Cuma nak mengamalkan amalan tu biar ada bimbingan. Semayang kita tu kita kena belajar. Bukan saja tentang sohbatan dia tu, tapi bagaimana semayang kita itu akan meninggalkan bekas dan kesan ke arah menyucikan kalbu kita. Bagaimana ibadah kita itu boleh membawa kita menjadi lebih dekat, lebih faham tentang Allah. Yang tu perlu bimbingan. Jadi hakikatnya, kesimpulannya bahawa nak mencapai tasawuf ni kena mengamalkan fiqh tu. Cuma kena ada bimbingan. Kena ada bimbingan, panduan. Barulah ibadah kita tu terarah. Contoh yang mudah, bagaimana kita nak mengkhusyukkan kalbu kita dalam sembahyang? Apa usahanya? Apa caranya? Nak buat guna? Supaya kita mula memperolehi khusyuk. Kalau tidak 1% pun sudah ada makna khusyuk dan semakin meningkat kekhusyukan hati kita tu. Yang mana bila ibadah kita dilaksanakan dengan ikhlas dan khusyuk, maka dia akan meningkatkan kesan hati kita menjadi lebih jernih, lebih bersih. Dan itu adalah tuntutan tasawuf. Tapi nak buat guana tu, maka perlu bimbingan, perlu kepada pengajaran, kaedah-kaedah. Maka yang tahu, yang diberikan Allah pengetahuan tentang selok-belok benda ni adalah dari kalangan, terutamanya dari kalangan ulama-ulama ahli tasawuf lah. Mereka tahu tentang kaedah-kaedah tadi tu, macam mana usahanya supaya kita memperolehi khusyuk dalam sembahyang kita tu.
supaya meningkat, tumbuh khusyuk sikit, semakin sikit, kohor kuat, semakin baik. Tapi nak suruh berlaku pertumbuhan tu bagaimana? Maka pedoman dia tu Allah Ta'ala berikan kemampuan tahu tentang rahsia-rahsia ni pada ulama-ulama ahli tasawuf. Baik, kerana seseorang sufi itu, yakni seseorang yang sama ada dia ni sudah mencapai hakikat tasawuf ataupun orang yang sedang berusaha untuk menghayati tasawuf tu, mesti benar-benar. Tapi kalau istilah sufi ni ghalibnya dengan makna orang yang mencapai hakikat tasawuf lah, orang yang berjaya dah lah. Jadi kita ni orang yang sedang belajar, sedang berusaha untuk menghayati tasawuf. Sebenarnya nak menghayati tasawuf ni bukan benda pelik sebenarnya. Kalau kita guna bahasa mudah sangat je. Dah apa benda menghayati tasawuf? Antaranya supaya keyakinan kita tu jelira dalam hati. Tu dia. Kita sudah ada keyakinan, kepercayaan adanya Allah Maha Kuasa dan sifat-sifat yang lain. Tapi nak buat guna sampai keyakinan kita tu sampai sera dalam kalbu kita. Teringat-ingat dalam hati kita. Terkesan pada kalbu kita. Jadi nak buat guna supaya akidah tu sampai ke tahap kita rasa kemanisan dia tu atau rasa pada keyakinan dia tu. Maka itu tasawuf. Itulah sebenarnya menghayati tasawuf. Yang kita sudah yakin, tapi nak sampai tahap supaya keyakinan kita tu tertanam dalam perasaan kita. Sehingga terbau-bau. Keyakinan kita kepada Allah Ta'ala tu, tentang kewujudan, kekuasaan dia tu, sehingga keyakinan kita tu teguh dalam hati dan menjadi memandu kita dalam perjalanan hidup kita tu. Itu. Jadi itu sebenarnya maksud menghayati tasawuf dari segi akidah dia. Macam kita dalam keadaan sekarang lah, kita yakin tentang kewujudan dan kekuasaan Allah, tapi benda tu kadang-kadang mungkin tak sampai ke tahap suatu benda yang tertanam teguh dalam perasaan, sehingga kita banyak kali kalbu kita dia bercelaru, banyak kebimbangan, atu pun kita takut, macam-macam lagi lah. Tu bukan kita tak percaya, tapi oleh kerana keyakinan tu tak sera molek, maka perkara-perkara yang tak sepatutnya kita bimbang, kita jadi bimbang. Tak sepatutnya kita jadi takut, kita takut. Tak sepatutnya kita harap, kita bergantung. Tu dia. Tapi bukan berarti tak ada akidah. Jadi nak suruh kalbu kita ni teguh keyakinannya terhadap Allah sampai ke tahap merasai kebenaran ketuhanannya tu, itulah penghayatan tasawuf. Itu sebenarnya tasawuf. Sebahagian. Kemudian dari segi amalan fiqh kita, semayang kita, solat kita ni, macam mana kita semayang dah betul dah. Macam mana supaya semayang kita ni, supaya bukan saja badan kita semayang, tapi akal kita, kalbu kita sekali. Bila kita menghadap, berdiri tu menghadap tu bukan saja badan kita, tapi seluruh jiwa raga kita tu. Masa kita rokok, kita sujud, bukan saja kepala kita saja yang sembang latar, tapi kalbu kita tu supaya sekali menghayatinya. Macam mana? Itu penghayatan tasawuf. Itu sebenarnya tasawuf. Jadi orang kita kadang-kadang dia faham tasawuf ni ilmu tinggi, tu je. Cuma huraian dia adalah bahagian tinggi dia tu adalah. Tapi bahagian yang keperluan biasa ni adalah. Sebab tanggapan orang kita ni terhadap tasawuf macam-macam. Ada orang beranggapan ilmu tasawuf ni ilmu hak tinggi dah lalu, bukan taraf kita. Ada gitu. Jadi seolah ilmu duduk dalam almari lah, ilmu duduk almari. Maksudnya ini bukan bahagian kita ni, bahagian untuk wali-wali je. Ada orang faham macam tu ilmu tasawuf ni. Ya sudah, ia kena pakai hari-hari. Ada setengah tu pula dia anggap tasawuf ni ilmu hak penipala, tak faham-faham tu, mengaji siapa penipala tu, itulah ilmu tasawuf tu. Pening, sudah tak faham tu tasawuf aja. Ada hak faham gitu. Setengahnya tu dia kait ilmu tasawuf dengan ilmu hak dah masuk akal ni, ilmu apa ni? Ilmu kejadian-kejadian aneh ni, hak pelik-pelik yang macam-macam tu. Ada kegiatan situ macam-macam lah. Tapi sebenarnya tasawuf tadi
iaitu supaya keyakinan kita itu mendalam, halus keyakinan kita terhadap Allah. Faham kita terhadap Allah Ta'ala tu jelas dan jelira. Kemudian amal ibadah kita tulus, khusyuk, hadir hatinya. Itu penghayatan terbawa-bawa. Itu sebenarnya tasawuf. Jadi seseorang sufi itu, seseorang ahli tasawuf ni mesti benar-benar memahami ilmu fiqh terlebih dahulu. Dia kena faham. Sebab nak menghayati tasawuf tu kena beramal. Amalan tu amalan menurut hukum fiqh tu. Nak mencapai bersih zahir dan batin kena sembahyang. Sembahyang tu ilmu dia hukum fiqh. Nak menghayati tasawuf ni supaya mencapai bersih zahir dan batin kena puasa. Nak puasa tu kena belajar hukum fiqh. Nak mencapai bersih zahir dan batin ni kena berzikir. Nak berzikir apa guna-guna? Ilmu tentang dia tu juga orang panggil ilmu fiqh. Tu dia. Memahami ilmu fiqh terlebih dahulu untuk menegakkan syiar agama. Supaya syiar agama, amalan-amalan agama tertegak, yakni terlaksana dengan asas yang baik, yakni atas asas yang benar, atas asas ilmu pengetahuan. Ilmu apa yang kita buat ni bukan ikut orang, bukan pakai tengok saja tak tahu benda, dan bukan pakai angang-angang. Kita buat amalan kita ni, amalan yang kita belajar benda tu, yang kita tahu benda tu. Begitu caranya, begini caranya. Kena ada ilmu tu. Baik, apabila seseorang itu dapat memahami rahsia-rahsia dan hakikat syiar agama ini, mula-mula dia belajar fiqh dululah, belajar akidah yang asas, fiqh-fiqh yang asas, lepas tu dia beramal, istiqamah, dibimbing lagi, maka dia akan memahami banyak rahsia-rahsia lain lagi. Dalam akidah dia itu sendiri, dia akan memahami persoalan-persoalan yang lebih mendalam lagi, rahsia-rahsia dia itu. Demikian juga amalan-amalan syariat zahir ni, bila dia dia beramal dengan baik, dengan istiqamah, dia akan memahami banyak rahsia-rahsia di sebalik amalan dia itu. Maka bersinar teranglah hatinya. Maka kesan daripada mengamalkan amalan-amalan fiqh ni, hati dia akan jadi terang, kalbu dia akan jadi jernih, hati yang akan jadi bersih. Maka pada waktu itulah Allah Ta'ala akan mengurniakan ke dalam hati dia itu ma'rifat, yakni memahami, meyakini Allah Ta'ala pada tahap yang mungkin tidak dapat difahami oleh ramai orang. Dari segi kedalaman dia tu, kehalusan dia tu. Itu dia. Jadi sebenarnya akidah dalam tasawuf dengan akidah dalam akidah tu sama je. Bezanya dari kehalusan dan kedalaman dia. Kehalusan dan kedalaman. Contohlah nak beritahu. Dalam kita, bila kita ada akidah, kita yakin dengan takdir. Salah satu kewajipan kita percaya, rukun iman kita percaya kepada takdir Allah. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Bahawa tak akan berlaku satu perkara tu kecuali sudah ada takdirnya. Sehingga daun selah jatuh pun, itu pun ada takdir dia. Daun selah. Apatah lagi benda-benda lain. Khairihi wa syarrihi. Baik ke buruk ke, hakikat sebenar di sebalik semua kejadian ni ada takdir dia belaka dah. Oleh kerana, tapi itu adalah rahsia Tuhan. Hakikat dan rahsia Tuhan kita tak tahu. Dan Tuhan memerintahkan kita supaya lakukan ini, lakukan ini. Dia hanya beritahu ada takdir, tapi tak suruh cari apa yang akan ditakdirkan, tak suruh kita tu. Cuma bagi sesetengah hamba-hambanya yang dikasihi, diberitahulah sebahagian dia takdirnya, termasuklah perkara yang akan datang. Itulah para Nabi dan Rasul memberitahu kepada kita kejadian yang akan datang. Kerana takdir Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala buka ke dia. Kalau para Nabi dan Rasul tu dapat wahyu dalam bab tu. Kalau para awliya, Allah Ta'ala buka sebahagian rahsia ni, maka dapatlah dia sebahagian yang dibukakan itu tentang rahsia-rahsia kejadian yang akan datang, sesetengahnya tu. Kenapa? Sebab semuanya sudah ada takdirnya. Macam pelamsor duduk dengan kita. Kita panggil seorang tunjuk. Orang tu tahu lah pelamsor tu. Pelamsor.
Tapi tidak semua orang lah yang boleh tengok pelamsur tu. Maka di kalangan manusia ni ada orang yang Allah Ta'ala beri ke dia. Bukakan rahsia tu, dapatlah dia tahu. Dengan izin Allah, dengan kurnia Allah. Jadi itu sebenarnya contoh, saya nak beri contoh, kita percaya adanya takdir ni, itu salah satu dari rukun iman kita. Rukun iman yang ke-6 tu, cuma Allah Ta'ala pada Nabi ketika menyebut tentang rukun yang ke-6 tu, Nabi menggunakan satu uslub pengulangan. Wa antu'mina, dan kau percaya. Sebelum tu disebut secara umum je. Iman tu antu'mina billah, percaya kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kau percaya, sekali sebut je kau percaya. Apa benda percaya? Allah, malaikat, kita, rasul, hari kiamat. Dirangkum sekali atas satu perkataan. Kau percaya kepada 5 ni. Tapi ujung sekali tu disebut semula wa antu'mina, dan kau percaya. Kerana persoalan percaya kepada qada qadar ni banyak masalah. Ada orang percaya, ada orang tak percaya. Di kalangan orang Islam sendiri pun ada tak percaya kepada qada qadar ni. Kalau ada takdir, dia kata, dalam benda kita kena semayang, suruh supaya kita kena semayang, tu sudah ditakdirkan. Imeki macam tu. Ini saya tak nak ulas sini lah. Tapi nak kabarnya, dia sudah melanggar apa yang diberitahu dengan nas Al-Quran dan hadis tentang adanya takdir ni. Cuma huraian dia, kepahaman dia, itu hal lain, huraian. Tapi nak khabar ada orang kerana dipikir tak logik, macam mana kita ni sudah ditetapkan akan buat itu dan ini, lepas tu dibalas pula syurga neraka, tak adil lah dia kata. Kita ditetapkan, kemudian dibalas gitu, nyanyalah orang yang tertakdir atasnya buat salah tu. Dia tengok dari sudut tu saja. Jadi timbullah kalau gitu tak ada lah takdir. Kalau ada takdir tak adil lah. Dia nafi takdir. Jadilah mereka ni qadariyah. Innahum majusu hazil ummah. Mereka ni majusi kepada kelompok majusi kepada umat. Dia tengok selapis, dia tengok aspek-aspek lain lagi. Dan kita bukan bab nak jelaskan itu sinilah. Cuma beri contoh je. Saya nak kaitkan macam mana penghayatan tasawuf ni. Jadi kita percaya takdir qada dan qadar. Kita tahu itu rukun iman kita. Kalau kita mengaji, kita orang yang belajar mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan percaya kepada takdir ni. Akidahnya. Tapi dari segi tasawufnya, kita mungkin tak sampai tahap apa yang berlaku tu, kita bila berlaku satu perkara, Allah takdir, tak sampai lagi, tak mari buat tu. Tak ada. Bila berlaku kejadian, tak ada budak ramai, bukan tak ada. Kita tak sampai tangga tu. Jadi kejadian, Allah, siapa ada takdir Allah ada. Kena macam-macam tu biar mulut kita tu. Dia hilang. Sebab takdir tu dia hilang. Besar faham mana. Dia tak mari. Allah kena dah. Siapa ada takdir Allah. Jarang. Bukan tak ada. Jarang orang. Siapa begitu. Kena je Allah. Siapa dah takdir dia aku. Kita tak mari benda tu. Dia mari benda lain dulu. Bolok dulu. Dia bolok benda lain dulu. Jadi penghayatan tasawufnya tak ada. Bukan akidahnya tak ada. Penghayatan tasawufnya tak ada. Itu dia maksudnya. Jadi tasawuf menghayati benda tu. Supaya keyakinan kita tu ditimbul dan cermin kalbu kita tu. Menjadi zauq perasaan kita. Itu tasawuf nak bina benda tu, nak tumbuhkan benda tu. Dan benda tu tidaklah mudah, tapi tidaklah susah sangat. Kena usaha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukalah kefahaman. Berilah kekuatan. Dapatlah kita menghayatinya sedikit demi sedikit. Itu pun sudah cukup. Sudah cukup baik. Baik, hal ini berlaku bila mana melaksanakan ibadat-ibadat itu dengan niat yang ikhlas. Jadi bila ibadah-ibadah ni dibuat dengan ikhlas, maka ibadah tu akan membuahkanlah nur tu. Tapi masalahnya sekarang, sejauh mana kita boleh memurnikan keikhlasan kita tu? Tu masalahnya. Sejauh mana? Itu bolong kat kita tu. Bolong. Macam mana kita nak memurnikan ikhlas kita tu? Sebab kalau seseorang tu dapat mengamalkan ibadah-ibadah ni secara ikhlas, memang Allah Ta'ala akan beri nur ke dalam kalbu dia tu. Tapi persoalan sekarang, sejauh mana kita dapat memurnikan keikhlasan kita tu? Ibadah tu satu hal dah.
Ibadah ni luas. Ada yang rasmi, ada yang tidak rasmi. Yang rasmi itu yang sudah ditetapkan kaedah-kaedah cara-cara dia tu, semayang. Sudah diberitahu cara bini-bini. Yang lain daripada tu bukan semayang. Puasa tahu dah bini-bini cara dia tu. Yang rasmi. Tapi kita kena ingat bahawa di sebalik yang rasmi ni ada ibadah yang tidak rasmi. Yang tidak rasmi ni, yakni seluruh kehidupan kita tu adalah ibadah yang tidak rasmi. Makan kita, minum kita, berkeluarga kita, bekerja kita, berusaha kita, semua tu akan jadi ibadah. Tapi kalau cukup syarat. Tak cukup syarat, dia menjadi perkara adat kebiasaan. Jadi kita nak dalam ajaran agama kita ni, biar ibadah tu dua-dua berjalan. Ibadah yang rasmi pun kita laksana, ibadah yang tidak rasmi pun terlaksana. Dalam semuanya akan jadi ibadah. Sebab apa? Itulah tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia ni, dua makhluk ni, satu orang nampak, satu orang nampak ni, kecuali untuk liya'budun, untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Yang ini mencakupi ibadah yang zahir, ibadah yang rasmi dan ibadah yang tidak rasmi. Tapi semua ni akan jadi ibadah dengan syarat. Ibadah zahir pun kalau tak cukup syarat, tak jadi ibadah. Tak jadi ibadah. Kita semayang, tapi tak cukup syarat. Syarat zahir, syarat batin. Tak bagi semayang. Dah cukup syarat zuhir, cara kita buat tu salah. Orang rokok pasal lain, rokok pasal lain. Orang sujud pasal lain, sujud pasal lain. Tak bagi semayang. Ataupun dia buat semayang, tapi syarat batin dia tak ada. Tak ada ikhlasnya tu kerana Allah Ta'ala, kerana tujuan-tujuan lain. Sekalipun nampak rupa ibadah, tak bagi ibadah lah tu. Hakikatnya, tak jadi ibadah. Jadi ibadah ni maka ada syarat-syaratnya. Maka antaranya itu adalah ikhlas. Jadi macam mana usahanya kita nak membina supaya hati kita ni teguh ikhlasnya tu. Sebab nak mengikhlaskan hati sebenarnya tak mudah juga. Sekalipun tak payah, dia ganggu macam-macam. Gangguan-gangguan ni, dorongan-dorongan macam-macam ni. Jadi kita kena mengaji bab tu, kena faham dah tu, dan kena cari jalan untuk meneguhkan ikhlas kita tu. Bila amal ibadah yang kita buat, rasmi ke tak rasmi ke, maka cukup syarat-syaratnya, antara syarat ikhlasnya itu, maka kalbu kita akan bercahaya, terang, akan bersinar. Maka dapatlah penghayatan tasawuf tu, keyakinan kita mula terasa benarnya tu. Akhlak-akhlak kita, perangai kita mula meningkat perubahannya ke arah yang lebih baik. Sifat-sifat dalaman kita tu mula bertukar daripada buruk kepada baik dan sebagainya. Itu tanda. Tanda kalbu kita mula bersinar. Dan itulah sebenarnya tasawuf. Dengan niat yang ikhlas. Ikhlas tu satu hal, salah satu syarat. Penerimaan yang benar. Maksudnya ikhlas, kemudian kita laksanakannya itu dengan sidq. Sidq ni benar. Benar dengan arti kita buat gitu, batin kita pun gitu jugalah. Maksudnya kalau kita patuh kepada Allah pada zahirnya, batin kita pun patuh jugalah. Mungkin kita kadang-kadang tak berapa nak capai tu. Kadang-kadang batin kita semayang, hati kita mecok. Tapi sah dari segi syaratnya, sah lah. Kewajipan kita selesai. Tapi nak mencapai makna tasawuf tu mungkin tak ada lah, terhalang lah. Sebab tak ada syarat. Sidku tu benar. Benar bahawa apa yang kita buat pada zahir kita, batin kita pun gitu juga. Panggil sidq. Penerimaan kita tu benar. Serta tawajuh. Tawajuh ni hati tertumpu. Bahasa lain orang panggil khusyuk. Hadir hati. Tawajuh yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ni, ibadah yang kita buat ni, sama ada rasmi atau tidak, akan menjadikan kalbu kita ni bercahaya apabila ibadah kita buat tu cukup syarat-syarat tadi tu. Pertama sekali ikhlasnya, yang kedua sidqunya, benarnya, yang ketiga tawajuh atau khusyuknya, syarat batin. Ini antara syaratnya.
Syarat zahir, amalan kita buat tu muafakat dengan syarak lah. Batin kita kena ada ni, elemen-elemen ni. Barulah ibadah kita yang kita buat masa tu akan menjadikan kalbu kita bercahaya. Akan menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Akan lebih memahamkan kita tentang rahsia ketuhanan. Akan lebih meningkatkan pengambilan diri kita kepada Allah. Akan menambahkan pergantungan hati kita kepada Allah. Akan lebih meyakinkan kita kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Semua tu buah-buah tasawuf lah ke. Benarlah sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis kursi, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man aada li waliyan faqad azintuhu bil harbi. Ada riwayat lain azantuhu, di sini tidak azintuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'azani la'u'izannahu. Ini hadis kursi rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tengok, ada makna-makna yang perlu kita tengok dalam ni dan perlu dihurai. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadi Abu Hurairah tu dia berkata, apa yang dia kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Abu Hurairah menyebut sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman. Jadi bila Allah berfirman tapi dalam hadis, dalam bahasa Nabi orang panggil hadis kursi. Hadis kursi ini kalam Nabi tetapi dinisbahkan kepada Allah yang berfirman. Adapun kalau firman Allah bukan daripada kalam Nabi, Al-Quran lah. Supaya kita tahu beza antara hadis kursi, yang mana dua-dua tu disebahkan kepada Allah. Allah berfirman. Jadi kalau Allah berfirman, yang mana itu bukan kalam Nabi, manusia kalam Nabi, itu diwahyukan direct kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Tapi kalau Allah berfirman dan itu Nabi yang menyebut dengan kalam dia tu, dengan bahasa dia tu, hadis kursi. Baik, sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku akan isytiharkan perang terhadap mereka. Pertama sekali di sini dalam hadis ini disebut tentang wali. Jadi tentang wali-wali ini disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, bukan reka ulama tasawuf. Salah satu persoalan yang dibahaskan adalah mengenai wilayah, yakni kewalian. Dan benda ini ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahawa para wali itu. Jadi perkataan wali ini ada di dalam Al-Quran. Nak kabarnya bukan direka oleh ulama-ulama tasawuf. Dan dalam hadis ni pun disebut, siapa yang memusuhi waliku. Wali ni luah makna huraian ulama banyak. Ulama-ulama menulis kitab yang banyak. An-Nabhani dia tulis Jami'u Karamat Al-Awliya. Dan ramai lagi. Tirmizi pun ada menulis tentang kewalian. Khatmul Awliya. Dan banyak lagi lah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama membahaskan tentang wali-wali ni dari pelbagai sudut lah. Cuma secara mudahnya, nak faham, ambil fahaman mudah, ringkasan mudahnya, bila sebut wali ni kita boleh tengok dua lah. Pertama sekali, wali dengan makna, kalau orang mengaji bahasa Arab, kalau orang mengaji bahasa Arab lah, wali itu atas wazan fa'il, iaitu orang yang mengasihi Allah Ta'ala, mentaati Allah,
mencintai Allah. Ada orang kasih kepada Allah, orang taat kepada Allah, orang berkhidmah kepada Allah, itu salah satu. Yang kedua, perkataan wali juga atau maf'ul orang panggil. Dengan mana orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang ditolong oleh Allah. Jadi dua-dua tu secara mudahnya itulah wali. Iaitu wali ni orang yang berkhidmah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, orang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah, orang yang mengasihi Allah, orang yang menghidupkan syiar agamanya dengan penuh kejujurannya, dan dalam masa yang sama dia dikasihi oleh Allah, dimuliakan Allah, diberi bantuan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua benda itu sekali. Hambanya itu orang kasih kepada Allah, dari segi Allah, Allah kasih ke dia juga. Inilah wali. Sebab tanda alamat bahawa dia ni benar dalam khidmah dia, dalam ibadah dia, dalam pengabdian diri dia akan dimuliakan Allah. Kita mungkin tak sapatan gitu lah. Kita buat ibadah kita mungkin banyak cacat, banyak kurang. Maka dari segi pertolongan Allah mungkin tak timbul sangat lah pada kita ni, tak nyata sangat. Yang nyata pertolongan Allah tu aulia, sebab dia ditolong oleh Allah. Sebabnya apa? Kerana dia benar-benar ataupun dia luruh molek penghayatan dia tu, pengabdian dia kepada Allah. Jadi dia sebut wali secara mudahnya itulah orang yang taat kepada Allah, kemudian Allah Ta'ala muliakan dia. Orang yang kasih kepada Allah, Allah Ta'ala meninggikan darjatnya. Orang yang berkhidmah kepada Allah, Allah Ta'ala menolong dia. Inilah para awliya. Jadi Allah berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, memusuhi, maksudnya memusuhi ni macam-macam lah, tak kira lah tindakan ke, dengan tindakan ke, dengan kata-kata ke, dengan cemuhan ke, apa ke. Sedangkan orang tu sabit kewalian dia, tengok, maka aku akan isytiharkan perang terhadap mereka. Akibat dia tu, orang ini akan diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sesuatu amalan yang lebih aku sukai selain daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam kursi ini, seseorang hamba tu, seseorang manusia ni, seseorang Muslim ni, seorang mukmin ni, dia tidak mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku suka daripada apa? Daripada dia laksanakan kewajipan-kewajipannya terhadapku. Dengan erti, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ni yang paling disukai oleh Allah adalah melaksanakan apa-apa yang difardukan Allah. Apa yang difardukan, apa yang menjadi kewajipan, dia utamakan waktu dulu, dia selesaikan waktu dulu. Dan kewajipan-kewajipan terhadap Allah ni kena tengok molek lah. Jangan tengok semayang saja, jangan tengok puasa saja, puasa wajib tu. Membuang sifat-sifat buruk dalam kalbu kita tu, dengan hasad, dengan sombong, dengan takabur, dengan adawah, permusuhan, kebencian, itu juga fardu. Itu juga fardu. Jadi buang semua itu. Itulah cara yang paling disukai Allah dalam proses seseorang tu nak mendekatkan diri kepadanya. Yakni dengan jalan melaksanakan apa yang menjadi kewajipan-kewajipan dulu. Itu keutamaan dia. Perintah-perintah yang wajib diutamakan. Larangan-larangan yang ditegah ditinggalkan. Sama ada zahir ataupun batin. Itulah kaedah yang paling disukai Allah untuk orang nak dekatkan diri kepada Allah. Jadi mungkin silaplah kalau kita ambil pendekatan, contohnya kita nak pergi uzlah menyendiri, duduk dalam gua ke, dalam gok jauh daripada orang, dengan harapan nak buat ibadah, nak berzikir, tapi dalam masa yang sama
kewajipan kita nafkah terhadap keluarga kita tinggal. Kewajipan kita untuk memberi pelajaran kepada anak-anak kita tak cara. Kita duduk di nepek, duduk zikir itu, itu silap. Satu kesilapan. Dan tidaklah seorang hamba itu sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat. Dia buat amalan-amalan sunat pula. Kecuali aku akan mencintainya. Jadi proses orang nak dekatkan diri kepada Allah, pertama sekali mengukuhkan kefarduannya, zahir dan batin. Kita ni kadang-kadang kita nampak kefarduan tu aspek zahir saja. Sebenarnya zahir dan batin. Di sinilah kadang-kadang timbul kekeliruan faham setengah ahli-ahli fiqh terhadap kelompok-kelompok ahli tarekat. Kekeliruan. Sebenarnya dia kata keliru faham lah. Saya rasa macam ni je keliru faham tu. Dia kata ahli tarekat duduk main berzikir. Hak tu hak sunat je, hak apa tu dia fikir. Sebenarnya kaedahnya betul dah. Cara nak pasang tu kadang tak kena tepat. Sebab kita kata kita dengar setengah ahli-ahli fiqh kita ni, dia kata dia menyalahkan sistem setengah dalam tarekat sufi ni mengajar zikir tu kerana dia anggap ini berlawan dengan kaedah taqarrub kena fardu dulu baru pergi sunat, jadi dia baca amalan zikir sebagai sunat. Kaedah fakar tu betul dah. Nak dekatkan diri kepada Allah memang kena fardu dulu, patut sunat. Cuma nak pasang atas darat tu kadang-kadang tak kena. tak kena ke mana? Nak mendekatkan diri kepada Allah ni dengan melakukan seperti yang disebut tadi tu, dengan hak fardu dulu tu. Fardu ni ada dua, fardu hak yang zahir, fardu yang batin. Fardu zahir tu semayang, puasa, hak wajib. Fardu batin kita ni apa dia? Fardu hak batin tu buang segala sifat mazmumah tu fardu. Maka menurut ulama-ulama ahli tarekat, cara yang paling mudah, paling dekat, paling berkesan untuk tujuan tu adalah zikir. Jadi mereka ni berzikir bukan untuk sunat-sunat, tapi untuk menyempurnakan, memenuhi tuntutan fardu, membuang sifat-sifat buruk dalam hati tu. Itu dia. Tapi ahli-ahli fiqh kita tak nampak gitu, dia nampak amalan zikir tu sunat. Kalau dia kata lawan kaedahnya hadis ni, nak dekat kepada Allah ni kena fardu dulu, lepas tu kena pergi sunat. Betul dah kaedah tu. Tapi cara pasang. Cara pasang. Nak pasang kat mana tu? Jadi yang dipraktiskan di dalam setengah tarekat tasawuf tu, yang merupakan zikir yang mereka amalkan tu sebenarnya untuk memenuhi tuntutan fardu. Dan termasuk dalam kaedah usul fiqh. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajipan tu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, hak tu juga jadi wajib. Dia panggil kewajipan yang musabbab. Jadi kita dengarlah rungutan-rungutan ini. Dia kata tak betul kaedah dekat diri ni, kena fardu dulu hak sunat. Adik kata begitu. Betul dah kaedah tu. Tapi apa yang berlaku dalam dunia orang-orang yang menceburkan diri ilmu tarekat ni, zikir yang mereka amalkan tu, sekalipun zikir itu sendiri secara umum bertaraf sunat, tapi dalam pengamalan mereka itu, zikir mereka itu bukan untuk itu. Zikir mereka itu untuk memenuhi kewajipan mengikis sifat-sifat buruk dalam kalbu. Dan sebab apa mereka guna zikir? Kerana memang dalil-dalil syara', dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis, dan juga pendapat ulama-ulama tasawuf mengatakan zikirlah alat dia yang paling mudah, paling cepat, paling berkesan untuk tujuan-tujuan tu. Agak tak berlaku keliruan lah. Saya terang ni sebab timbul setengah orang dia kata gitu. Sipir tak salah dah, sipir tu betul dah, sipir tu cuma angka orang masuk tu. Kecuali aku akan mencintainya. Selepas tu barulah ditambah dengan amalan-amalan sunat. Dia ditambah dengan amalan-amalan sunat sampai ke tahap akhir sekali Allah Ta'ala kasih kepada orang tu.
sayang kepada orang tu. Macam kita, macam orang gaji jugalah. Bila dia buat kerja hak wajib yang kita tetapkan, kerja rumah ni. Kemudian hak kita dah tetap pun dia buat juga. Mula-mula dia buat asas-asas, kena basuh pinggang, basuh baju, kena kemas rumah. Lepas tu jaga anak. Jaga budak-budak itu. Tapi orang ni hak tu dia buat dah. Bila dia buat pula orang lain nyapu sapah lagi. Dia lak cermin lagi. Kita bila tengok gitu, kita memang sukalah ke dia. Sama juga. Bila seseorang tu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang fardu-fardu ni, lepas tu ditambah dengan sunat-sunat, dia akan dikasihi oleh Allah. Bila dikasih, apa natijahnya? Ni ada benda yang kita kena sebut sikit, tengok. Jika aku mencintainya, apabila aku mencintainya, bila seseorang tu Allah Ta'ala kasih ke dia, Allah Ta'ala sayang ke dia, cinta ke dia, aku adalah pendengarannya. Apa benda makna ni? Kita nak terang sikit, takut timbul keliru. Dan ada tujuan lah saya sebut ni. Saya nak mula sampai sini malam ni. Ni angah ke malam. Biarlah kita sudah awal malam ni, tak apalah. Letih lagi hari ni. Aku adalah pendengarannya. Tengok. Bahasa Arab, kuntu sam'ahu. Aku adalah pendengaran dia. Yang dia mendengar dengannya. Ini hadis sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Aku pun jadi pendengaran dia. Penglihatannya, aku juga jadi penglihatan dia. Wa basaruhu allati yubsiru biha. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Akulah penglihatannya, aku jadi penglihatan dia yang dia melihat dengannya. Jadi pendengarannya, jadi penglihatannya. Tangannya, akulah yang jadi tangan dia, aku jadi tangan dia yang dia mengambil sesuatu tindakan dengannya. Dia pegang, dia ambil, dia buat tindakan apa-apa dengan tangan tu, aku jadi tangan dia. Dan kakinya, aku juga jadi kaki dia yang dia berjalan dengan, yang dia jalan dia, aku jadi kaki dia. Jadi apa erti? Ni ada benda yang kita kena perlu cermat tengok. Kalau tak kena gaya benda-benda gini, penyakit untuk jangka panjang ni boleh berlaku. Sebab tu saya akhir-akhir ni mungkin sampai masa kita nak khabar ke orang bahawa nak memahami dan menafsir Al-Quran dan hadis ini ni perlu kepada kaedah-kaedah yang tepat lah. Dan tidak boleh guna kaedah semata-mata Tuhan kata macam tu, hadis kata macam tu, untuk diterapkan kepada semua ayat Al-Quran dan hadis. Tak boleh. Pada kebanyakan ayat dan hadis, ya. Tapi pada sebahagian ayat dan hadis, kalau pakai kaedah tu, inilah penyakit dia. Hadis ni kata, bila seseorang tu, Allah Ta'ala kata, aku kasih seorang tu, aku yang jadi penglihatan dia. Aku jadi pendengarannya. Seolahnya Tuhan jadi manusia. Hadis ni. Dah gitukah maksud dia? Tapi kalau kita pakai kaedah, Tuhan kata gitu, Nabi kata gitu, gitulah jadi. Jadi kalau gitu apa maksudnya? Jadi apa yang disebut secara zahir itu bukan maksud gitu. Jadi ulama pun menjelaskan. Kalau ulama-ulama syariah, dia jelaskan beginilah. Bahasa mudah, dia kata penglihatan dia, pendengaran dia itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga penglihatan dia, pendengaran dia daripada melihat, mendengar perkara-perkara yang buruk yang dilarang. Sehingga penglihatan dia, pendengaran dia itu pada perkara kebaikan saja. Dia dijaga oleh Allah. Itu sudah dapat, itu sudah berdarjah huraian. Yang disebut ayatnya tak gitu. Tapi ulama kita memahamkan maksud akulah yang jadi penglihatannya itu dengan mana penglihatan orang dia tadi itu dijaga oleh Allah sehingga dia melihat benda-benda yang baik, dia tidak melihat benda-benda yang dilarang. Aku yang menjadi pendengaran dia dengan mana pendengaran dia itu dijaga oleh Allah sehingga dia tidak mendengar benda yang dilarang, dia hanya mendengar benda-benda yang baik.
Demikianlah yang lain. Dan ini adalah tafsiran yang baik. Hak saya nak kabarnya, kaedah yang digunakan oleh setengah orang bahawa Tuhan kata gitu, hadis kata gitu, gitulah kita kena pegang dalam semua ayat dan hadis, tak boleh pakai kaedah. Dan kaedah inilah yang digunakan oleh beberapa golongan untuk mengisbatkan Tuhan tu ada di aras. Kaedah inilah yang dipakai. Dan itu bukan kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kena ingat tu. Jadi kalau pegang kaedah tu, kita terima kaedah tu dan anggap betul kaedah tu, jangan marahlah kalau ada orang ngaku jadi Tuhan kat gini. Sebab hadis ni khabar gitu. Jangan marah. Kalau ada orang ngaku Tuhan. Aku jadi Tuhan dah ni. Hadis ni kata gini. Jangan marahlah. Kalau kita terima kaedah tu. Cuma saya nak khabarnya, kaedah itulah yang dipakai oleh orang yang berkeyakinan Tuhan tu berada di aras. Kaedah tu. Ingat, kaedah tu jangan pakai. Kaedah tu tak boleh diterapkan pada semua ayat. Kalau ayat muhkamat boleh. Tapi kita ingat ayat Quran ada ayat mutasyabihat. Ada nasakh, ada mansukh, ada mujmal, ada mufassal dan sebagainya. Ada sebab nuzul dia, kalau hadis ada sebab wurud dia dan macam-macam lagi. Jadi ini perlu kita rujuk kepada ulama-ulama, terutama jumhur para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang ikut manhaj mereka itu, yang kita kenali hari ini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya swing lagi sikit situ kerana kebimbangan. Saya dah sampai tahap bimbang. Lebih-lebih lagi yang kita dulu kita jangka saja. Dan mungkin rasa tak berlaku, tapi rupanya berlaku tak sekarang. Sehingga ada yang berani sebut Tuhan turun ke Bukit Tursina lah learning. Sehingga mensabitkan Tuhan ada tangan kanan, ada kiri pula selagi. Bahkan yang lebih menakutkan lagi, Tuhan tu macam manusia lah. Allahu Akbar. Hari ini, dulu kita rasa tak merasa apa ada orang mikir pasal ni. Ada tak sekarang? Ada tak sekarang? Ada tak sekarang? Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jagalah akidah. Asas sekali dia kena pegang molek akidah kita. Biar sahih betul, biar muafakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita yakini itulah yang paling benar. Yang lain-lain itu terserah kepada Allah lah. Senang. Yang penting jaga biar akidah kita ni muafakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu tafsiran alim ulama kita, tafsir gitu. Aku menjadi penglihatannya dengan makna aku jaga penglihatannya. Itu tafsiran ulama-ulama. Tafsiran sufi dia ada makna lain lagi. Dan saya tak nak jelas sinilah. Kerana dia perlukan kepada kehalusan kehalusan faham untuk memahami sudut-sudut pandang li tasawuf ni, dan ini bukan tepatnya. Baik, sikit lagi dah. Dalam hadis kursi yang lain pula, dah habis lagi hadis tadi. Jika dia, yakni orang tadi tu, memohon sesuatu daripadaku, dia berdoa kepada Allah, minta dengan Allah, aku akan memperkenankannya. Aku akan tunaikan. Mustajab. Mustajab. Orang yang sahabat dajah ni mustajab. Dan jika dia memohon perlindungan daripadaku tu, kalau dia minta benda dia, aku akan beri, kata Allah. Dan kalau dia minta perlindungan daripada aku, maka aku akan melindunginya. Aku akan jaga dia. Dia minta benda aku beri, dia minta perlindungan dari sesuatu, aku akan jaga lindungi dia. Jadi orang ni orang yang mustajab. Jadi salah satu daripada hal-hal yang berkaitan dengan kewalian ni, dia mustajab doa dia tu. Sebab tu sehingga orang kita sebut gini, mulut masing. Orang kita panggil, itu panggilan orang kita je. Dia tu mulut masing. Dia kata gitu, jadi tak sekarang. Sebenarnya hakikat sebenarnya hak jadi tu tetap dengan takdir Allah. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala nak muliakan dia, maka dikaitkanlah dengan berkat dia tu. Tapi hakikat sebenar jangan lagi tauhid kita tu, bahawa berlaku semua itu dengan kehendak dan kekuasaan Allah.
dengan takdir dia. Cuma Allah Ta'ala nak muliakan dia, maka ditempelkanlah dia sebagai, dengan berkat dia tu sebagai tempelan, kerana kemuliaan Allah Ta'ala nak muliakan dia, nak angkat darjat dia. Macam raja nak memuliakan seseorang, kau ya ajak naik kereta sekali, orang angkat tabik bukan ke raja, duduk tepi dia pun sampai juga. Sipi dia tu, piah tu boleh juga. Gitu lebih kurang gitu. Tamsilan mudah. Baik, kemudian satu kali lagi mungkin saya nak pendek sikitlah malam ni, nak baca hadis kursi sekali lagi. Baik, dalam hadis kursi yang lain pula, ada hadis kursi lain pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abdi ati'ani aj'aluka rabbaniyan taqulu li syai'i kun fayakun." Yang bermaksud tidak dinyatakan riwayat ini, dan kalam ini berarti ada ikhtilaf lah. Ada yang menerima mensabitkannya, ada yang menolak. Jadi kita anggap kalau kita rasa dia bukan hadis pun, kita anggap ini merupakan kalam-kalam ahli tasawuf lah. "Wahai hamba-Ku, taatilah aku. Hendaklah kau patuh kepadaku," kata Allah, "dengan sepenuh-penuh kepatuhan, sebenar-benar kepatuhan. Nescaya aku jadikan kamu seorang yang Rabbani." Sekiranya kau patuh taat kepada aku zahir dan batin, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyukannya, dengan penuh kebenarannya itu, aku akan jadikan engkau Rabbani. Rabbani ni nisbah kepada Rabb. Rabb tu Tuhan. Rabbani itu apa benda? Aku akan maka bukan berarti hendaklah kau taat kepada aku zahir dan batin dengan sepenuh ketaatan, aku akan jadikan kau Tuhan, bukan. Rabbani ni nisbah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Tuhan, bahasa mudahnya. Bahasa tasawuf saya bimbang takut orang salah faham. Saya tak mau pakai bahasa tasawuf Rabbani ni. Kita pakai bahasa mudahnya, aku jadikan engkau sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, dengan arti kalau mau minta benda aku beri, kalau mau minta pertolongan akan aku jaga dan sebagainya. Itu bahasa mudah untuk kita faham Rabbani. Orang yang memiliki makrifat yang mendalam terhadap Tuhan dan dekat hubungan dirinya dengan Allah Ta'ala. Baik. Taqulu li syai'i kun fayakun. Apabila kamu berkata kepada sesuatu, jadilah. Kalau orang ni kata satu benda, jadi gini, maka jadilah ia. Dia kata gitu, mati dah sekarang. Sebab begitu. Mati. Kalau gitu tu guna. Kita kena faham lah. Macam tadilah konsep sama je. Sekiranya ada seorang arif tu, dia kata kepada tu, mati sungguh. Jadi kefahaman kita biar je lah. Pertama sekali, berlaku kejadian tu orang mati, binatang tu ke orang tu ke, semata-mata berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Jangan lagi. Akidah tu biar je lah. Berlaku dengan takdir dia. Dah orang ni, dia kata mati-mati tu, dia kata gitu jadi hal tu, itu kemuliaan Allah bagi ke dia. Bila Allah Ta'ala nak muliakan dia, maka dikaitlah kejadian tu dengan berkat dia tu, dengan kata-kata dia ke, diserangkaikan dengan kejadian. Padahal kejadian itu ada semata-mata dengan takdir Allah, dengan hendak dan kekuasaan Allah. Bukan orang ni dah jadi Tuhan. Rabbani itu bukan berarti dia jadi Tuhan dah. Dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, sehingga Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada dia. Kalau bahasa ahli tasawuf, saya nak beri kunci dia, panggil tajalli. Ini tambah jelas banyak. Bahasa mudahnya begitulah. Allah Ta'ala menzahirkan kenyataan kuasa dia tu, kehendak dia tu pada orang tu. Tapi berlaku semua tu tetap dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa mungkin saya nak berhenti setakat ni je malam ni, sebab dia ada tajuk yang panjang tentang matlamat tasawuf ni. InsyaAllah kita akan jelaskan ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.